Untuk maklumat tuan-tuan, selepas ini juga pelantikan timbalan-timbalan menteri. Pelantikan timbalan-timbalan menteri belum diumumkan. Siapa yang akan jadi timbalan menteri akan diumumkan. Kita tak tahu bila. Tetapi yang saya difahamkan, esok lebih kurang dalam pukul 3 petang akan berlakunya majlis angkat sumpah menteri-menteri kabinet supaya mereka boleh menjalankan tugas seberapa segera yang mungkin dan boleh bak kata orang tu memulakan mesyuarat kabinet khas pada hari Isnin ni. Ya, Dato' Sri, saya minta maaf sebelum kita jauh lagi, kabinet yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ia menepati hasrat kerajaan perpaduan yang dititah oleh Majlis Raja-Raja baru-baru ini? Pada pandangan saya, ianya lebih daripada menepati, kerana kali ini tidak macam ketika Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri, ketika Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri. Ada puak-puak tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu telah disisihkan oleh Perdana Menteri. Dan bila ada kumpulan tertentu disisihkan, sedangkan mereka inilah yang berkuasa di dalam parti, sudah pastilah tidak akan ada kestabilan. Hari ini kita lihat kebanyakan daripada mereka yang dilantik ni adalah merupakan peneraju utama parti. Presiden parti ada tempat, timbalan presiden parti pun ada tempat, naib presiden parti pun ada tempat. Kecuali yang mana yang dah berehat tu tak ada tempat lah, kan. Takkanlah Datuk Seri Ismail Sabri nak ambil jawatan menteri, dia dah pernah jadi menteri, betul lah. Ini kita kena faham lah, betapa pentingnya kestabilan di dalam UMNO itu akan menjamin kestabilan kerajaan perpaduan ni. Kalau misalnya sekali lagi seperti mana yang puak-puak geng pengkhianat hari ini menggunakan media-media yang mereka kontrol. Kita tahulah geng-geng dini, geng-geng apa ni, Tun Faizal ni hari ini rancak menggunakan platform mereka untuk menyerang Datuk Seri Presiden UMNO. Dulu mereka kata kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Lepas tu hari ini mereka pula kata kalau undi apa ni apa dia cakap? Undi Pakatan Harapan. Ini. Hari ini pula dia kata undi PH dapat Zahid. Undi BN dapat Anwar dan DAP. Sebenarnya akibat daripada kita terperdaya dengan mainan mulut-mulut manusia macam ni lah, kita akhirnya tidak ada satu kerajaan pun dapat dibentuk secara bersendirian. Kerana terperdaya dengan Perikatan Nasional ni lah. Mereka kata kalau undi BN maka akhirnya Anwar akan jadi Perdana Menteri. Maka ramai yang telah mengambil keputusan mengundi Perikatan Nasional. Apatah lagi dapat imbuhan, dapat duit, kan. Bukan susah sangat, angkat sumpah je, wallahi saya undi PAS, dapat duit. Pakai baju dia orang, dapat duit, kan. Buat TikTok untuk dia orang, dapat sampai ratus ribu. Bila selebriti-selebriti ni semua, mereka ni dibayar dengan cukup lumayan. Siapa yang tak nak menyokong mereka ni? Bila ramai sangat yang memainkan peranan mereka di TikTok ni, golongan muda ni pun terpengaruh. Apatah lagi kita tengok mereka pun bijak, mereka membayar terutamanya pengundi-pengundi luar dan pengundi-pengundi muda. Kerana mereka tahu pengundi-pengundi muda ni rata-ratanya tidak mempunyai pendirian politik yang jelas lagi, tidak faham tentang sejarah kemerdekaan negara dan sebagainya, kurang sifat nasionalisme ni, jadi amat mudah duit itu mempengaruhi keputusan mereka. Jadi bagi saya, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai pendirian bahawa a person is innocent until proven guilty, maknanya seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah di mahkamah. Kita kalau boleh tak payah cerita lah. Kalau kita buka cerita pendakwaan terpilih, sudah pasti akan ada yang terguris. Sebab bila Mahathir memerintah, Mahathir menzalimi pemimpin UMNO, dalam tu ada juga orang
daripada PH juga. Jadi lebih baik kita jangan buka cerita lama ni, kita letak tepi. Kita letak tepi. Cuma kalau nak memerintah, kena libatkan semua orang. Lainlah kalau Datuk Zahid ni sudah dijatuhkan hukuman, lain cerita. Dan lainlah kalau mahkamah ni betul-betul ada kebebasan. Kita pun tahu bahawa Ketua Hakim Negara masih lagi lantikan Tun Dr. Mahathir. Kita pun tahu bahawa Peguam Negara, baik Peguam Negara yang dulu lantikan Tun Mahathir, Peguam Negara yang sekarang lantikan Muhyiddin Yassin. Jadi selagi institusi-institusi asas negara ni tidak dibetulkan, dan pelantikan hakim pun tidak melalui cadangan daripada Judicial Appointment Commission ataupun JAC, ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, maka macam mana kita nak pastikan bahawa keadilan itu dapat ditegakkan? Jadi saya yakin hari ini Datuk Seri Azalina Osman telah dilantik bukan sebagai Menteri Undang-Undang saja, tetapi termasuk sebagai Menteri yang bertanggungjawab tentang reformasi institusi. Ini satu tugas yang sangat besar. Kita mengharapkan beliau dapat memberikan nasihat yang cukup baik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana kita boleh mereformasikan institusi-institusi asas negara ini, insyaAllah. Okey? Seterusnya, kita yang tanya, kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kabinet Golden Handshake. Terima kasih sebab menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Dia macam inilah. Bagi saya, perlantikan Datuk Zahid ini ialah di atas keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau sangat yakin dengan Datuk Seri Ahmad Zahid ini. Kalau saya Perdana Menteri pun sudah pasti saya akan letak timbalan saya, orang yang saya paling yakin dan paling percaya. Orang yang saya paling yakin dan saya paling percaya. Percaya dari segi apa? Pertama sekali, saya sudah pastilah nak memastikan orang yang akan menjadi timbalan saya itu ialah orang yang boleh menguatkan kedudukan kerajaan perpaduan ini. Kalau kita bagi mandat kepada orang lain, kemudian tiba-tiba orang ini dengan kuasa yang dia ada sebagai timbalan Perdana Menteri, dia bertanding Presiden UMNO, dia menang. Ada tak jaminan bahawa orang ni tidak akan bawa UMNO untuk bersama dengan Perikatan Nasional dengan demand kerusi Perdana Menteri? Dan pada ketika itu, mungkin 6 bulan daripada sekarang, tak mustahil orang macam Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah tu naik mahkamah. Ada 2-3 orang lebay pun dah boleh tu naik mahkamah. Mereka akan sanggup bagi jawatan Perdana Menteri ni pada UMNO. Betul tak? Jadi kalau tidak ada orang yang betul-betul Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh percaya, yang tidak boleh dijual beli. Datuk Seri Zahid adalah satu-satunya manusia yang dah terbukti dalam UMNO tak boleh dijual beli. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Dalil dia mudah. Dia tidak ada sebarang kes mahkamah. Bila dia kena kes mahkamah? Bila mana sebelum dia pergi ke Mekah, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir, dia diminta untuk bubarkan UMNO, dia diminta untuk menyertai bersatu, dia tak nak. Malah dia kata takkan ular lidi nak telan ular sawa. Kalau saya bubarkan UMNO, kubur saya banjir. Bila Mahathir kata kenapa banjir pula? Yalah, UMNO ada 3.7 juta ahli, semua orang kencing kat kubur saya, banjir. Orang marah. Betul tak? So, Datuk Zahid adalah orang yang terbukti pernah diancam, diugut. Dia memilih untuk berhadapan dengan 87 pertuduhan. Daripada membubarkan UMNO, dia mempertahankan UMNO. Jadi kalau saya duduk di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, saya akan pilih orang yang kerat 18 pun, dia akan berdiri teguh bersama dengan saya. Betul tak? Betul. Sebab resepi kerajaan yang kuat ini penting. Resepi kerajaan yang kuat itu sangat penting.